Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tuan-tuan, kita mulakan majlis ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempermudahkan segala urusan kita dan sentiasa memberi kepada kita pelbagai jenis nikmat. Kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan beriman kepada hari akhirat. Perkara yang kelima, manusia dibangkit semula. Salah satu perkara yang wajib kita imani ialah manusia selepas mati akan dibangkitkan semula. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menghendaki wujudnya negeri akhirat selepas hidup di dunia ini, yang seseorang akan melihat balasan amalnya yang setimpal. Kat situ kan? Betul? Betul lah. Betul. Jadi salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala adakan negeri akhirat ini ialah supaya manusia ini melihat balasan amalnya dan mendapat balasan yang setimpal dengan amalannya ketika di dunia. Jika baik amalannya, maka baiklah balasannya. Begitu juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian untuk meyakinkan manusia bahawa negeri akhir itu benar, agar manusia ini memperbekalkan diri mereka dengan amalan atau kegiatan yang boleh mendatangkan kesejahteraan di alam baqa yang kekal abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala adakan hari akhirat ini antara lain supaya manusia ini mempunyai keyakinan bahawa perlu manusia ini beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab adanya hari akhirat yang menjadi tempat yang kekal abadi. Adapun dunia ini tidak kekal. Tidak kekal dan apatah lagi tidak abadi. Islam memberi perhatian berat terhadap akidah mempercayai kepada hari kiamat dan hari kebangkitan di akhirat. Kerana apa Islam amat menitik beratkan beriman kepada hari akhirat? Sebelum ni saya beritahu, pada awal-awal Islam di Madinah, dua perkara saja berkaitan dengan iman. Antaranya ialah beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa ditekankan sangat hari akhirat ini? Kerana ianya merupakan asas yang mustahak untuk kebajikan dan memperbaiki tingkah laku manusia di alam ini. Dia merupakan asas agar manusia ini dapat melaksanakan sebanyak-banyak kebajikan dan dapat memperbaiki diri.
Sebab keyakinan adanya hari akhirat ini menyebabkan seseorang Muslim yang beriman ini mempunyai motivasi diri untuk memperbaiki dirinya, untuk memastikan dirinya sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Pasal itu seorang Muslim yang beriman ini, bila ada keimanan, iman dengan hari akhirat ini kuat, maka dia tidak memerlukan rangsangan ataupun kawalan daripada manusia lain. Dia tak perlu kepada suruh, buat ni, tak perlu. Bila dia ada keimanan yang mantap dengan hari akhirat, ada ilmu, maka dia menjadi motivasi bagi dia, seseorang ini, untuk memperbaiki dirinya. Sama ada orang lihat ke, orang tak lihat ke, orang tahu ke, orang tak tahu ke, tapi seorang Muslim yang beriman dengan hari akhirat ini, dia akan sentiasa memperbaiki diri. Kerana dia beriman, Allah melihat, Allah mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang kita buat ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka dia akan buat sebanyak mungkin kebaikan, dan dia akan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dia menjadi asas. Itu para sahabat sanggup bersusah payah untuk Islam ini. Kerana apa? Kerana yakin adanya balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sanggup buat perkara-perkara, para sahabat ni sanggup buat perkara-perkara yang sebelumnya dia tak buat. Ada para sahabat sanggup mengubah cara hidup. Walaupun kebiasaannya buat benda ni, tapi bila Islam larang, terus dia tinggalkan. Antaranya arak. Arak itu minuman biasa, dah jadi budaya, dah kebiasaan. Tak dianggap benda tu suatu benda yang tak haram lah. Memang tak dianggap benda tu tak elok lah. Cuma orang yang fikiran bagus, waras, dia kata lah tak elok, dia minum. Walaupun di rumah banyak simpanan arak, tapi bila turun ayat yang mengharamkan arak, terus mereka terima. Kenapa boleh jadi macam tu? Bila turunnya wahyu, bila Nabi beritahu Allah perintah begini, arak ni haram, terus tinggal, tak tanya banyak. Kerana iman, kerana yakin apa saja yang Allah haramkan pasti membawa kemudaratan. Yakin apa sahaja perintah yang Allah perintahkan, kalau kita patuh, maka kita akan mendapat kesenangan hidup di dunia dan di akhirat. Itu disebabkan keyakinan. Macam itulah kita semayang lah, puasa lah, buat ibadat, buat apa ni semua sebenarnya nak menanam keyakinan. Menanam keyakinan dalam diri kita ini, semua yang ada ini pemberian Allah. Semua yang ada ini mengikut kehendak Allah. Apa saja yang Allah perintah, maka itulah yang terbaik. Pasal itu, seorang Muslim yang beriman, dia tidak mempertikaikan perintah Allah. Dia tidak mempertikai, apatah lagi mempersenda-senda hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takkan mempertikai, melawan, apatah lagi mempersenda-senda. Sebab iman dia mengajar macam tu. Tak mungkin apa yang Allah perintah itu benda yang tak elok. Tak mungkin. Jadi iman kepada adanya wujudnya Allah, adanya hari akhirat ini akan memperbaiki tingkah laku keadaan manusia ini supaya sesuai dengan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia pada mana-mana zaman pun telah dipengaruhi oleh dunia dan matanya disinari oleh sinaran palsu dunia yang sementara itu. Seterusnya ramailah yang syak tentang kebangkitan dan hisab di padang mahsyar pada hari kiamat. Tapi disebabkan manusia ini ditipu oleh dunia, manusia melihat dunia ini seolah-olahnya kekal. Padahal dia tengok orang ni meninggal, orang tu meninggal, orang ni meninggal. Tak ada benda dalam dunia ni dia stated. Maknanya daripada dulu sampai sekarang macam tu je, tak berubah-ubah. Tuan-tuan cari satu benda macam tu, macam tu je, tak berubah-ubah. Ada tak? Manusia berubah. Panca indera kita dalam tubuh badan kita berubah. Yang tak berubah mana? Tak ada dia.
Itu semua menunjukkan kepada kita semua ini sementara. Tetapi manusia ini disebabkan ditipu oleh dunia, dia dilayan oleh dunia yang menipu ini, menyebabkan makin lama keyakinan tentang adanya akhirat itu makin lama makin pudar. Kerana dia melihat dunia ini seronok, memang seronok, sehingga dia melupakan akhirat. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang membentangkan keadaan hidup selepas mati, selepas matinya manusia. Pasal itu tuan-tuan, dunia ini memang tempat kita hidup sementara, tapi jangan sekali-kali menyebabkan kita terlupa tentang matlamat kita, iaitu mencari kebahagiaan di akhirat. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Untuk membalas orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan, dan membalas orang yang membuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya. Itu antara pasti ada kehidupan selepas mati. Untuk apa? Untuk diberi balasan terhadap amalan. Mana orang Terengganu? Nak tak hilang orang Terengganu? Masya Allah. Orang Terengganu hilang ini. Afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dengan tiada apa-apa? Cipta kamu saja-saja gitu dengan tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu. Apakah kamu sangka macam tu? Kamu dicipta begitu saja, hidup, lepas tu bila mati begitu je. Dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Apakah kamu fikir macam tu? Kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jawapannya tidaklah. Semua yang Allah cipta ada hikmah, dan semua manusia ni semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan nas-nas Al-Quran yang tersebut di atas menjadi bukti yang jelas bahawa kehidupan akhirat itu pasti dan telah menjadi dasar kepercayaan dalam agama Islam dan seluruh agama-agama langit. Semua agama langit, semua para rasul mengajar benda yang sama, beriman dengan adanya hari akhirat. Bukan Nabi Muhammad je, semua rasul-rasul ini cerita benda yang sama berkaitan dengan keesaan Allah, hari akhirat, itu semua sama. Semua sama. Kemudian kita pergi huru hara pada hari kiamat. Kalau boleh habis-habiskan. Huru hara pada hari kiamat. Pada hari kiamat berlaku huru hara yang sangat dahsyat yang menimpa alam buana dan penghuninya. Pada hari kiamat berlakulah kerosakan dalam alam ini. Keadaan huru hara yang amat dahsyat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Ini huru hara hari kiamat ni kat mana? Selepas dibangkitkan ke? Huru hara hari kiamat selepas dibangkitkan ke apa? Sebelum manusia dibangkitkan, rosaknya alam ini, itu hari kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu utilat wa idzal wuhushu hushirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzas suhufu nushrat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap,
matahari. Dan apabila bintang-bintang gugur, berselerak, matahari pun rosak, bintang-bintang pun habis. Dan apabila gunung ganang diterbangkan ke angkasa setelah dihancurkan menjadi debu. Dan apabila unta-unta yang bunting berbiar, dan apabila binatang-binatang liar dihimpunkan, dan apabila lautan meluap-luap bercampur baur, dan apabila tiap-tiap diri disatukan dengan pasangannya, dan apabila anak perempuan yang ditanam hidup-hidup ditanya. Ini dah naik dah pada mahsyar. Awal tu semua huru-hara hari kiamat. Habis semua. Langit habis, gunung ganang habis, matahari ni semua habis. Kemudian, dan apabila surat-surat amal dibentangkan, dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya, dan apabila neraka dinyatakan menjulang, wa idzal nufusu zuwijat bi ayyi dhanbin qutilat wa idzal jahimu su'at. Apabila neraka dinyalakan menjulang, dan apabila syurga-syurga didekatkan, maka ketika itu mengetahuilah tiap-tiap diri akan amal yang telah disediakan. Bila dah tengok itu, datanglah ainul yakin. Oh, yakin sungguh-sungguh. Hakul yakin, yakin sungguh-sungguh. Kan, dia yakin sungguh-sungguh ketika melihat benda tu. Benda ni pasti berlaku, pasti berlaku. Ayat di atas menggambarkan pertukaran corak alam buana seluruhnya, yang matahari telah hilang dari tempat asalnya dan cahaya pun hilang. Binatang-binatang apa? Bintang-bintang lah, bukan binatang-binatang yang bercahaya. Bintang-bintang yang bercahaya bintang-bintang yang bercahaya di angkasa lepas telah jatuh berguguran dan habis cahaya. Tuan-tuan cuba fikir macam mana bintang-bintang gugur. Yang turun daripada langit tu panggil apa? Tarik apa? Tarik bintang. Macam mana keadaan ni? Air batu kan, apa ni, hujan batu pernah kena sini hujan batu? Pernah jumpa? Sini ada tak Malaysia ni hujan batu? Saya tanya macam saya bukan orang Malaysia pula tak. Memang jarang jumpa lah tak. Tapi hujan batu tu kalau kena kat atap kita, berbunyi tak? Kuat tak? Kalau kena kat kepala kita, itu baru hujan batu baru. Kan? Ini bintang-bintang pula. Banyak bintang tu. Baik. Gunung ganang dan bukit bukau hancur luluh. Unta-unta yang bunting berkeliaran lari tanpa dipedulikan oleh tuan-tuannya. Tuan-tuan dah tak heran dah harta-harta ni. Unta tu mahal. Tak heran dah. Kerana apa? Kerana terlalu dahsyatnya malapetaka yang mengancam. Lautan-lautan telah meluap dan menggelegak, limpah lantas menjadi sebuah lautan. Kita banjir kan, kita banjir, boleh buat apa-apa tak bila datang banjir? Boleh? Tak boleh. Nak buat apa? Masa tu nak selamatkan apa? Nak selamatkan tilam, nak selamatkan sofa, tak ada. Habis gitu je lah. Pasal apa? Pasal dah huru-hara dah. Itu huru-hara sikit ada. Huru-hara tu kita yang kena. Lautan tu, sungai apa, banjir tu, orang lain datang membantu. Tapi bila macam ni, hari kiamat tak ada siapa nak bantu. Harta pun orang dah tak peduli. Semua orang dah tak peduli. Segala roh-roh yang bercerai dengan badan kembali bercantum semula ke dalam badannya masing-masing. Yang ini dah habis dah. Dah mula kebangkitan di padang mahsyar. Baik. Bayi-bayi perempuan yang ditanam hidup-hidup tanpa dosa dibangkit semula untuk disoal akan orang yang melakukan jenayah yang sangat kejam itu. Membunuh anak tanpa ada sebab. Membunuh anak. Semua benda lah yang kita buat bercanggah dengan perintah Allah, maka akan disoal.
suratan amal yang tercatat segala tingkah laku dan tindak tanduk manusia telah ditetapkan untuk diperhitungkan amalan masing-masing. Surat amalan pun dia bagi, maka diperhitungkanlah amalan. Langit dijahanamkan dan rosaklah segala sistemnya. Neraka jahanam telah dinyalakan dengan bahan bakarnya dan apinya menjulang-julang. Tadi kan ayat Quran tadi, dan apabila neraka dinyalakan menjulang, bukan dinyatakan, dinyalakan menjulang, bukan dinyatakan, dinyalakan. T itu kena jadi L dalam ayat Quran. Apabila neraka jahanam dinyalakan dengan bahan bakarnya dan apinya menjulang tinggi, dan syurga disediakan dengan perhiasan indah yang tidak dapat digambarkan dengan lukisan kata, maka pada hari tersebut segala sesuatu bertukar rupa. Tiap-tiap orang akan diberitahu apa yang telah dilakukan dalam dunia dahulu, sama ada baik atau buruk. Semuanya didedahkan, sama ada besar ataupun kecil, terang dan bersembunyi. Yang baik akan mendapat ganjaran pahala, iaitu dengan syurga, manakala yang jahat akan mendapat balasan dengan neraka. Dalam ayat yang lain keadaannya macam itulah. Balik ke mana? Balik dengan amalan masing-masing. Dalam ayat yang lain ditambahkan gambaran dahsyat yang menimpa manusia, yang bertujuan untuk memberi amaran kepada manusia yang masih leka atau lalai dan mabuk dengan fitnah dunia, supaya mereka bersegera menyediakan bekalan amal untuk hari akhirat. Semua ayat-ayat ini yang berkaitan dengan kiamat ni, hari akhirat ni berat. Bacanya pun susah. Untuk apa? Digambarkan dengan dahsyatnya keadaan hari kiamat dan juga kebangkitan itu, supaya kita ni insaf dan kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Pada hari kiamat, pada hari itu kamu akan melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Tiap-tiap ibu yang menyusu akan lupakan anak yang disusukannya, dan perempuan-perempuan yang mengandung akan keguguran anak yang dikandungnya. Dan engkau akan melihat manusia mabuk ketika itu, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat dan mengerikan. Ini Allah ceritakan keadaan pada hari kiamat. Pada hari kiamat itulah keadaan dia. Salah satu cara untuk kita ingat, dan salah satu cara untuk kita memperbaiki diri kita ialah rajin cerita tentang kiamat dan juga padang mahsyar. Kan? Pasal tu kalau dulu orang didik anak, buatlah benda tu, Allah nampak. Dia cakap itu. Kalau dululah, buatlah. Allah tahu. Tapi sekarang jarang dengar. Dengar ke sekarang? Sekarang ni jarang dengar. Jarang. Pasal apa dididik macam tu? Supaya ditanam dalam diri anak-anak ni dan diri kita ni, apa pun yang kita buat, Allah melihat, Allah mengetahui. Kamu tipu, berani kamu tipu, nanti ke akhirat jawab. Jenis-jenis kata-kata macam tu bagus. Sebab dia sentiasa cerita ada akhirat, ada soal jawab. Tetapi zaman sekarang ni dia kuranglah cerita tu. Kan dia
kurang cerita. Dia jadi apa? Dia kata kalau cerita pasal mati, cerita pasal akhirat, dia kata apa? Yang ini semua mengganggu perkembangan negara, membantu apa? Mengganggu, membantutkan kemajuan. Ada pula yang lebih teruk, inilah daripada budak-budak kecil-kecil lagi ni telah ditanam benda-benda, tak berlaku ke tidak? Kan ada orang Islam pun cakap macam tu. Kan? Dia boleh cakap macam tu. Tak ke pelik bin ajaib. Padahal tadi kita baca apa? Beriman dengan adanya hari akhirat ini menjadi motivasi yang cukup kuat untuk seseorang itu menjadi orang yang terbaik. Tak berani nak menganiaya orang lain, tak berani nak rasuah, tak berani nak ambil harta orang. Tiba-tiba ada pula orang kata cerita doa akhirat ni membantut kemajuan. Duk selalu duk fikir pasal mati. Kita cari pula orang ramai yang ingat mati tu, berapa ramai yang rasuah, berapa ramai yang buat benda-benda yang dilarang. Kita cari pula yang tak fikir akhirat tu macam mana. Kan? Sudah pasti benda tu ada perbezaan. Baik. Huru-hara pada hari kiamat. Habis dah kan tadi. Nikmat dan azab di akhirat. Tengok tadi kiamat, ini akhirat. Kiamat lain, hari akhirat lain. Ya dah. Tentang nikmat-nikmat di syurga bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan azab di neraka terhadap hamba-hamba yang derhaka banyak sekali diterangkan dalam Al-Quran dengan menggunakan berbagai gambaran aliran bahasa yang boleh difahami oleh manusia di dunia ini. Syurga tu macam mana, akhirat, neraka tu macam mana, tak boleh nak digambarkan, tak boleh nak gambar. Tapi diungkapkan juga dalam Al-Quran untuk mendekatkan kefahaman manusia ini sesuai dengan dunia yang dia perhati. Maka dia sebut dekat situ ada taman-taman, sungai-sungai mengalir. Tapi macam kita tidak, nak mendekatkan saja. Tetapi bukanlah keadaannya serupa dengan keadaan yang berlaku di dunia ini. Sebab negeri akhirat dan kehidupannya sangat berlainan sama sekali daripada dunia ini. Disebut pasal taman, disebut pasal syurga, dapat minum, dapat ni, sama tak sama. Cuma nak mendekatkan. Ada bidadari, itu pasal kita tahu macam itulah seronok apabila ada orang layan, dia duduk di atas dipan-dipan sofa-sofa ke, sofa-sofa tempat yang canggih-canggih, macam kita nampak bagus macam tu, setakat itu je. Tapi adakah macam tu? Memang tidaklah, dia lebih lagi. Ini cuma nak mendekatkan kefahaman. Berkenaan dengan kenikmatan di syurga, pembaca boleh menelitinya di dalam Al-Quran dalam bahasa Melayu. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa zilluha. Sifat syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa itu antaranya apa sifat dia? Ada air sungai-sungai yang sentiasa mengalir di sekitar tamannya. Makanannya kekal, tidak putus-putus, dan naungannya sentiasa teduh. Ada sungai, seronok. Sampai tempat sini kan, kawasan tuan-tuan, tiap-tiap bulan cari tempat yang ada sungai. Kenapa? Kan? Pasal apa? Pasal seronok. Lepas tu pula makanan tak putus-putus. Ada je. Ini semua nak mendekatkan bahawa di syurga tu nikmat. Kemudian dalam ayat lain Allah sebut artinya mereka yang bertakwa itu diberi penghormatan serta diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Orang yang taat perintah Allah ni, wahai hamba-hambaku, pada hari ini kamu tidak akan merasai sebarang kebimbangan dan kamu tidak pula berduka cita. Ini untuk orang yang baik-baik. Mereka itu ialah siapa yang mendapat penghormatan ini? Orang yang beriman akan ayat-ayat keterangan kami, serta mereka menjadi orang Islam yang taat patuh. Kena yakin dengan ayat-ayat Allah. Kena yakin apa yang Allah sebut itu pasti benar. Kena yakin. Tuan-tuan carilah semua tempat ni kata yakin dengan ayat-ayat Allah.
Sama ada ayat-ayat yang kita baca ataupun yang kita lihat. Baik. Dan bagi mereka ini diberikan sebaik-baik balasan, dan dikatakan kepada mereka ini, masuklah kamu ke dalam syurga bersama-sama isteri-isteri kamu yang beriman, dengan menikmati sepenuh-penuh kegembiraan dan kesenangan. Diedarkan kepada mereka pinggan-pinggan besar dan piala-piala daripada emas, dan di syurga itu pula disediakan segala yang diingini oleh nafsu serta dipandang indah oleh mata. Semua apa yang nak dapat. Dan dikatakan kepada mereka lagi, kamu akan tetap kekal di dalamnya. Inilah syurga yang diberikan kamu mewarisinya. Pasal apa kamu dapat syurga ini? Disebabkan apa yang kamu telah kerjakan. Kamu beroleh di dalamnya berbagai jenis buah-buahan untuk kamu makan daripadanya. Ini tentang nikmat syurga. Adapun azab di neraka, Allah sebut antaranya mereka diseksa dalam angin yang membakar dan air yang menggelegak, serta naungan daripada asap hitam yang tidak sejuk dan tidak pula memberi kesenangan. Dia diseksa dengan dalam angin yang membakar. Bakar bila datang angin teruk tak? Lagilah teruk kan? Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam al-hutamah. Dan apa jalannya engkau dapat tahu apa dia al-hutamah? Ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintah Allah, yang naik menjulang ke hati. Api dia. Begitulah antara ayat-ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang azab api neraka. Semua ni mengajak kepada kita supaya yakin dengan ayat-ayat perintah Allah, dan supaya kita yakin adanya hari akhirat untuk kita memperbanyakkan amal ibadat dan memperbaiki diri ini. Susah-susah kita di dunia kerana mentaati perintah Allah tidak padan dengan balasan nikmat yang Allah berikan, yang Allah sediakan di akhirat. Kita buat sikit saja, tapi Allah bagi terlampau banyak. Kita rasa kita susah ni tak padan dengan kesenangan yang Allah nak bagi, kekal abadi. Susah-susah kita pun taatlah perintah Allah. Kalau kita rasa kita langgar perintah Allah tu, kita rasa senang, langgar perintah Allah seronok, rasa puas, tapi ingat seksaan yang menunggu di akhirat amat pedih. Tak berbaloi dengan kesenangan sementara disebabkan kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.